Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah daripada sebarang kelemahan dan keaiban. Dialah yang telah memperjalankan hamba-Nya dalam hanya satu malam daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati di sekelilingnya, untuk tujuan kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan menyebarkannya kepada yang lain. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Pengurusi Majlis, Datuk-Datuk, Datin-Datin, seluruh jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Taman Tun Dr. Ismail, TTDI. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Syukur banyak-banyak pada Allah kerana kita dihadirkan Allah ke masjid pada malam ini untuk Allah beri banyak kebaikan. Salah satu kebaikan yang mudah-mudahan Allah beri kepada semua jamaah muslimin dan muslimat adalah kita beroleh motivasi untuk meneruskan kehidupan agar lebih baik daripada semalam dengan cara mengenang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Malam ini dalam masa yang terbatas, saya nak fokuskan pembentangan mengenai topik yang setiap tahun kita akan berikan kepada kaum muslimin, khususnya dalam bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab malam ini. Antaranya adalah peristiwa agung yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Al-Isra, perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Semua maklum itu adalah namanya Al-Isra, perjalanan pada waktu malam yang tenang dan penuh rahsia. Itu makna Al-Isra. Manakala Al-Mi'raj, semua sedia maklum, Datuk Datin sedia maklum, tuan-puan sekalian, ia adalah perjalanan ke langit daripada Masjidil Aqsa untuk Nabi menerima kefarduan salat yang 5. Saya mahu kita menjawab 4 soalan berikut apabila kita mengenang peristiwa Isra dan Mi'raj. Persoalan pertama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu diperjalankan pada malam itu dengan perjalanan yang sangat ajaib, perjalanan yang sangat pelik? Kenapa Nabi kena diperjalankan? Sedangkan bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sabar dalam dakwah, sentiasa tabah dalam apa jua tentangan daripada orang-orang kafir di Makkah? Kalau Nabi tidak diperjalankan pun, adakah Nabi akan kurang kesabaran? Nabi Nuh alaihi salam, pernah dengar cerita baginda? Dakwah baginda sangat lama, 950 tahun. Tak pernah berlaku Nabi Nuh diperjalankan ke mana-mana dengan perjalanan yang ajaib. Mesti ada sebab Nabi diperjalankan malam itu, walaupun Nabi adalah penghulu sekalian anbiya dan Rasul yang sangat kuat kesabarannya. Ini soalan nombor 1. Kita kena Ini soalan nombor 1. Kita kena boleh jawab.
Soalan nombor 2, mengapa Nabi diperjalankan ke suatu tempat yang sangat jauh? Bukan hanya ke Palestin, tetapi ke langit. Dan perjalanan itu mengambil masa hanya berapa lama? 1 malam je. 1 malam, tak sampai 12 jam. Nabi pergi pada malam yang sama, Nabi pulang, Nabi turun daripada langit pada malam yang sama. Ini luar biasa. Mengapa tidak Nabi mengambil masa 1 bulan? Ataupun viral, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilang dari Makkah, dicari-cari tidak ditemui selama hampir 1 bulan. Dan bila tiba-tiba Nabi pulang dan Nabi memberitahu baginda ke Palestin, mungkin orang akan lebih percaya, kan? Kerana tempoh yang begitu lama Nabi hilang, logiklah Nabi ke tempat yang sangat jauh. Tetapi ini hanya 1 malam. Mustahil dalam fikiran manusia waktu itu seorang boleh berkata, saya sampai ke Palestin, apatah lagi menaiki 7 petala langit. Jadi kita kena jawab soalan yang kedua, apa agaknya sebab Nabi bertolak malam tu? Malam tu juga Nabi pulang dan memberitahu yang baginda diperjalankan ke Palestin dan ke Sidratul Muntaha. Yang ketiga, kenapa Nabi dalam banyak-banyak tempat yang Allah boleh perjalankan, banyak tempat yang Nabi boleh diperjalankan untuk menghiburkan hati Nabi yang sedih kerana tahun duka cita. Semua tahu cerita tahun duka cita. Ketika Nabi sedih, ada banyak tempat untuk healing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam banyak-banyak tempat Allah pilih Masjid Al-Aqsa, Allah pilih Palestin. Mengapa? Ini soalan nombor 3. Dan soalan nombor 4, dalam banyak-banyak ibadat, kenapa Nabi menerima solat? Kenapa tidak ibadat lain? Dan yang paling penting, kenapa perlu Nabi membawa turun satu kefarduan? Tak boleh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan berkenaan tidak membawa pulang apa-apa? Cukuplah ia sebuah perjalanan yang mendamaikan hati Nabi, merawat sakit, merawat duka dalam hati Nabi, ditentang habis-habisan oleh penduduk Makkah. Jadi kenapa dalam perjalanan pulang Nabi kena bawa sagu hati, Nabi kena bawa hadiah yang bernama solat fardu? Kita kena tanya soalan begini supaya bila kita membuat sambutan Isra' dan Mi'raj, kita sentiasa beroleh pengetahuan yang baru. Bukan hanya semata-mata kita ulang kaji fakta-fakta tentang peristiwa berkenaan. Jadi mari kita jawab satu persatu. Boleh? Datuk Datin semua, insya-Allah. Kenapa Allah perjalankan baginda dengan tubuh dan ruh, sedangkan Nabi kalau tidak diperjalankan pun kita percaya Nabi tetap akan tabah dan sabar? Betul? Nabi tetap akan sabar. Kita kena ingat apa jua yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa jua yang terjadi kepada Nabi, tuan-puan, manfaatnya bukan hanya untuk para sahabat yang hidup pada zaman Nabi. Manfaat apa jua terjadi kepada Nabi adalah untuk umat selepas Nabi wafat. Walaupun dah 1400 lebih Nabi wafat, kita hari ini masih boleh beroleh manfaat daripada apa jua yang terjadi kepada Nabi. Antara yang terjadi kepada Nabi yang akan memberikan manfaat kepada kita adalah
Allah menghiburkan Nabi dengan sebuah perjalanan kerohanian pada malam itu. Jadi apa faedah Nabi diperjalankan pada malam berkenaan untuk kita? Sebab kita takkan diperjalankan ke mana-mana. Bila kita berduka, bersedih, siapa kita? Untuk Allah tunjukkan keajaiban. Betul kan? Rasul ditunjukkan keajaiban, melihat roh para anbiya di bumi Palestin. Rasa terhibur hati ini kerana bertemu 124,000 para anbiya. Maka bila Nabi bertemu dengan para anbiya, adakah ia suatu yang memberikan Nabi motivasi? Ya. Kusangkakan aku sendirian dalam perjuangan Islam. Aku sangka aku sahaja yang memikul beban untuk berdakwah. Tetapi nyata Nabi-Nabi sebelum ini pernah menghadapi apa yang aku lalui. Bahkan mereka lebih sakit daripada aku. So Nabi bertemu dengan alumni-alumni perjuangan pada malam itu. Nabi bertemu dengan mereka. Apa kita belajar? Nabi dihiburkan selepas mengalami tahun duka cita. Tahun duka cita ni tuan-puan, Datuk Datin, paling kurang ada 3 peristiwa terjadi. Pertama, kewafatan Abu Talib. Yang kedua, kewafatan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan yang ketiga, tragedi berdarah di Taif. Semua maklum, musibah ini terjadi pada waktu yang sama, pada tahun yang sama. Dan kalau kita duduk di tempat Nabi, saya tak rasa kita akan kuat. Kita mungkin ditimpa depresi ataupun depression kalau kita. Tetapi kerana 3 perkara ini serentak berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi manusia seperti kita, Nabi perlukan motivasi. Kalau tidak berlaku Isra' Mi'raj, Nabi tetap boleh bersabar. Tetapi kenapa Allah tidak mahu Nabi sekadar bersabar? Sebab Allah nak didik kita, bila kita ditimpa tahun duka cita, bila kita ditimpa musibah, Allah tak nak kita hanya bersabar. Allah nak kita bersyukur. 2 benda berbeza. Saya ulang. Bila Allah uji kita sebagaimana Allah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mahu Nabi hanya sekadar bersabar. Bersabar ni artinya apa? Menahan lidahmu daripada berkata sesuatu yang Allah murka. Menahan tanganmu daripada melakukan perkara yang Allah murka. Betapa ramai orang bila diuji Allah dengan musibah yang berat, dia tidak dapat mengawal lidahnya, dia tidak dapat mengawal tingkah lakunya. Tetapi Nabi mengajar kita, fasbir, tahan tanganmu, tahan lidahmu, jangan terkeluar apa-apa yang boleh menyebabkan terbatal pahala kesabaran. Sabar satu level, tetapi dia ada satu lagi level yang lebih tinggi daripada sabar, iaitulah syukur. Macam mana nak bersyukur? Aku kehilangan orang tersayang. Apa makna syukur? Berterima kasih pada Allah. Apa makna syukur? Memuji-muji Allah. Bolehkah kita nak puji? Bolehkah kita nak berterima kasih kalau kita berada dalam situasi kehilangan, kesempitan?
Biasanya kita akan puji bila berlaku pemberian, betul kan? Kita akan bersyukur bila dapat hadiah. Tetapi Allah berfirman dalam surah Ibrahim, dengar elok-elok. Surah Ibrahim, Ibrahim adalah pengasas Masjidil Haram dan Ibrahim adalah pengasas Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim nak ajar kita sesuatu. Inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Surah Ibrahim. Apabila Bani Israel kamu ditimpa musibah, hendaklah kamu menghadapinya dengan sabar dan syukur. Kerana dengan sabar dan syukur Allah akan bantu. Membabitkan kesihatan, yang membabitkan pasangan, yang membabitkan pendidikan, yang membabitkan apa jua masalah. Kalau nak Allah bantu, kita tidak boleh hanya sekadar sabar. Kita kena sampai satu level syukur. Lalu beritahu saya tuan-puan, apa yang boleh menyebabkan Nabi bersyukur dengan Isra' dan Mi'raj? Kalau tak berlaku Isra' Mi'raj, Nabi tetap bersabar. Tetapi bila berlaku Isra' Mi'raj, Nabi bersyukur. Sebab apa? Malam itu Nabi diperlihatkan dengan sesuatu yang tidak pernah diperlihatkan kepada mana-mana manusia. Malam itu Nabi diperjalankan ke destinasi yang tak pernah mana-mana makhluk sampai. Bukankah itu sebab untuk berterima kasih? Tuhan pilih aku, Tuhan tak pilih orang lain. Tuhan pilih aku, kata Rasulullah. Nabi sampai ke tempat yang lebih tinggi daripada nabi-nabi, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, di langit yang ke-7. Bahkan Nabi sampai di tempat yang lebih tinggi daripada apa yang Jibril pernah sampai. Bukankah itu sebab untuk Nabi berterima kasih pada Tuhan? Rupa-rupanya musibah yang berlaku namanya tahun duka cita, sebab Allah nak pilih Nabi untuk terima sesuatu yang manusia lain tak pernah terima. Subhanallah. Malam itu Nabi jadi imam di Masjidil Aqsa. Belakang Nabi arwah ataupun roh nabi-nabi. Mana pernah ada nabi boleh bertemu nabi-nabi? Mana pernah? Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya bertemu dengan nabi-nabi di setiap langit, Nabi bertemu dengan ratusan ribu para anbiya malam itu. Terima kasih Allah, segala puji bagimu. Ini kan syukur selepas sabar. Jadi ingat, bila kita ditimpa musibah, sebenarnya Allah pilih kita untuk terima kebaikan. Tapi nanti maka Nabi tabah menghadapi kehilangan Abu Talib, Nabi tabah dan sabar menghadapi kehilangan Khadijah, dan Nabi tabah dan sabar berdarah di Taif. Sebab apa? Dengan melalui kesulitan ini semua, Allah akan pilih Nabi untuk sebuah perjalanan yang agung. Apa manfaat untuk kita? Kita bila ditimpa sesuatu kesulitan, ingat Allah sedang pilih kita untuk terima kebaikan yang begitu banyak nanti. Inna ma'al usri yusra. Awak kena lalu kegelapan ini supaya nanti awak beroleh kesenangan yang begitu banyak. Kalau tak lalu, awak tak dapat. Nabi Yusuf kena lalu kesakitan itu. Apakah kesakitan itu? Dihumban ke dalam telaga. Bukan orang lain yang humban, abang-abang sendiri. 10 orang tak ada kekuatan nak berdepan. Umur masih kanak-kanak. Tetapi Nabi Yusuf, dia zip mulut. Dia tidak mengutuk abang-abangnya atas perbuatan itu. Baginda bersabar. Dan 40 tahun selepas dihumban ke dalam telaga, itulah Raja Mesir. Kalau tidak kerana dipisahkan daripada ayah, Mesir akan mengalami
kebuluran besar-besaran, musim kemarau yang membunuh jutaan manusia. Tetapi Allah selamatkan Mesir dengan seorang yang pernah dihumban ke dalam telaga 40 tahun lepas. Anda nampak rencana Tuhan? Subhanallah. Datuk Datin, tuan-puan sekalian, itu adalah persoalan yang pertama. Yang kedua, sebelum tu, keyword penting pada persoalan yang pertama tadi adalah tasbih. Tasbih. Sebab itu ayat pertama surah Al-Isra bermula dengan bukan alhamdulillah, bermula dengan subhanalladzi asra. Soalan, kenapa kena mula dengan tasbih? Kita kena faham apa makna tasbih. Bila kita berzikir, biar zikir tu ada kefahaman. Tasbih ini bermakna meninggikan Allah, meninggikan nama Allah ketika ramai manusia merendah-rendahkan nama Allah, merendah-rendahkan Allah. Tasbih artinya menjauhkan Allah, mensucikan Allah daripada sebarang bentuk kekurangan yang tidak layak dinisbahkan kepada Tuhan. Itu makna tasbih. Dia berasal daripada kalimah sabaha. Pernah berenang? Tuan-puan? Berenang itu dalam bahasa Arab sibaha. So, perhatikan orang berenang, dia berada di permukaan air yang tinggi. Dia kena bertahan di permukaan air laut. Kalau tidak, tenggelam, mati. So, tasbih artinya meninggi tinggi. Dia kena bertahan di permukaan air laut. Kalau tidak, tenggelam, mati. So, tasbih artinya meninggikan daripada anasir-anasir yang melemahkan. Jadi tasbih adalah cakap yang baik-baik tentang Tuhan bila kamu ditimpa musibah. Orang lain mungkin kata kamu ditimpa keburukan. Orang lain mungkin kata habislah kamu, kemalangan ini telah berlaku. Tapi kita kena kekal tasbih, meninggikan Allah, dan jangan sekali-kali kata Allah terlepas pandang, Allah tak dengar apa saya minta, Allah terlalu sibuk sampai tidak mendengar permohonan saya. Jangan kata begitu kepada Tuhan bila kamu diuji dengan kesempitan. Sebab itu tahun duka cita Nabi sedih, tetapi Nabi kekal bertasbih. Dan Allah mulakan ayat 1 dengan mengiktiraf kualiti Nabi yang kekal bertasbih. Maka bermulalah subhanalladzi. Yang kedua, kenapa satu malam? Terkadang dalam kehidupan kita ni ada perkara yang terjadi yang tidak boleh dihuraikan oleh sains. Betul atau tidak? Siang, malam, matahari terbit, matahari terbenam. Yang tu kita biasa tengok. Kita boleh hurai kenapa jadi begitu. Betul? Siang jadi kerana apa, malam terjadi kerana apa. Hari ini sains dan teknologi boleh bagi jawapan. Anak-anak kita boleh bagi jawapan. Tapi apa yang kita nak bagi tahu kalau tiba-tiba matahari patut terbenam, tak terbenam? Pada zaman Yusha' bin Nun nak tawan Palestin, hadis sahih, matahari tidak terbenam, ditahan oleh Allah. Saintis mana dari NASA nak bagi penjelasan? Contoh yang kedua, pernah dengar cerita 7 pemuda dalam satu gua, duduk dalam tu 300 tahun, tak makan, tak minum.
Macam mana sains nak beri penjelasan? Dan mereka tak tua-tua, kekal muda. Allah tidurkan mereka. Bangun-bangun daripada tidur, pemuda kata, kita tidur sehari nampaknya. Mereka bukan tidur sehari kan? Saintis mana boleh bagi penjelasan kepada fenomena ini? Kita ambil contoh yang ketiga. Maryam alaihassalam, selepas melahirkan Isa, Allah perintahkan goncang pohon tama. Kerana Maryam sangat dahaga, hilang energi, perlu kepada memulihkan tenaga. Antara caranya adalah Maryam, goncangkan pohon tama yang kamu bersandar itu. Pohon tama tu, pohon tama yang tidak berbuah, untuk makluman. Pohon tama yang tidak berbuah barangkali musim sejuk, atau barangkali pohon tamar mati. Kalau guna logik, macam mana Tuhan? Saya dah separuh mati baru lahirkan anak. Kamu perintahkan saya untuk goncang pohon tama. Saya wanita separuh mati lahirkan anak, dan ini pohon tama yang sudah mati atau tidak berbuah. Lagu mana nak buat kerja lagu ni? Tapi Maryam, dia tahu bila Allah perintah mesti ada sebab. So walaupun letih, penat, dia dengan kudrat yang termampu, beliau goncang setakat mampu. Tiba-tiba pohon tamar mati jadi berbuah. Masak ranum, tamar-tamar itu jatuh ke tanah. Tamar masak takkan jatuh, tamar buruk yang jatuh. Tiba-tiba tamar masak ranum jatuh gedebuk ke atas Maryam. Saintis mana boleh beri penjelasan? Pernah nampak mayat yang sudah meninggal dunia tiba-tiba bangun berkata-kata? Saintis mana boleh beri penjelasan pada mukjizat Nabi Isa? Pernah nampak unta yang lahir daripada batu, bukan daripada maknya, daripada bukit batu? Saintis mana boleh bagi penjelasan pada mukjizat Nabi Saleh? Pernah nampak bulan terbelah? Tiba-tiba bercantum semula. NASA boleh bagi tahu kenapa jadi macam tu? Mukjizat sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke Palestin, sepantas kilat Burak membawa Nabi sepantas kilat. Dan untuk ke angkasa lepas, kalau tanya NASA lah, bintang paling dekat dengan matahari namanya Alpha Centauri, 4 tahun perjalanan cahaya. Kalau kita nak pergi buat lawatan sambil belajar, kan cuti sebulan anak-anak cucu kita kan, cuti sebulan kan, apa kata buat lawatan sambil belajar ke bintang Alpha Centauri, kerana ia bintang paling dekat dengan bintang kita matahari. Buatlah lawatan. Kalau ada kenderaan daripada cahaya, itu pun mengambil masa 4 tahun untuk pergi. Orang lain selesai sarjana muda, dia on the way nak pergi ke bintang, balik pula lagi 4 tahun. Galaksi Bima Sakti Andromeda, ini kan langit pertama, langit kedua. Tak ada orang boleh bagi penjelasan bagaimana Nabi boleh pergi dengan begitu pantas. Dan kena ingat, Nabi pergi tanpa uniform sebagaimana angkasawan seperti Syekh Muzaffar dan angkasawan-angkasawan yang pergi ke angkasa lepas. Betul kan? Ada Nabi bawa bekalan oksigen, ada Jibril suruh pakai seatbelt kerana ia adalah perjalanan yang sangat laju ke Palestin. Ia mengajar kita apa? Tak semua perkara yang menurut logik dan hukum alam boleh berlaku kalau tidak dengan izin Allah. Kita berada di zaman ramai manusia yang hanya percaya kepada hukum alam ataupun logik. Kalau saya usaha lebih sedikit, saya akan berjaya.
Tak semestinya. Qarun kata macam tu, saya berjaya kerana usaha saya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya berjaya sebab strategi saya, formula saya, never mention God. Amboi belagak. Pada hari yang samalah beliau dibenam oleh bumi. Allah nak tunjuk, jangan kata kamu berjaya dengan strategi kamu, melainkan kamu kena kata dengan izin Tuhan. Sebab Tuhan boleh mengizinkan bulan terbelah. Tuhan boleh izinkan tongkat kayu mati tukar jadi ular gergasi. Sebab Tuhan yang buat asbab. Tuhan boleh mengatasi hukum asbab musabbab. Pernah masuk dalam api, tapi api itu sejuk. Allah boleh menukar sifat api yang panas menjadi sejuk kepada Nabi Ibrahim. Jadi Isra' Mi'raj mengajar kita tawakal. Apa jua pekerjaan tuan-puan buat, kita usaha, anak-anak kita tengah SPM, dia pulun habis-habis, kita kena pesan pada dia, awak akan berjaya kalau awak pulun dan awak kena tawakal. Jangan hanya ajar anak-anak usaha betul-betul, guna formula ini, guna strategi usahawan ini, guna kaedah ini, awak akan berjaya. Jangan didik anak-anak sekular. Jangan didik cucu-cucu kita untuk percaya pada usaha. Kerana at the end of the day, ia hanya berlaku dengan izin Allah. Ini tawakal selepas berusaha. So, dua keyword saya dah bagi, tasbih dan tawakal. Kita akan komplitkan TTDI, boleh? Yang ketiga, soalan nombor 3. Kenapa Nabi dalam banyak-banyak tempat diperjalankan ke Masjidil Aqsa? Tak boleh ke pergi ke tur sini, tur Saina, tak boleh ke pergi ke Baitul Laham, tetapi Nabi kena pergi ke Masjidil Aqsa. Sebab Allah tahu masa depan. Allah tahu masa depan. Apa akan terjadi kepada Masjidil Aqsa yang diberkati di sekelilingnya? Kenapa Allah mention diberkati sekelilingnya? Sebab itulah tanah Palestin yang diberkati kerana nabi-nabi diutuskan majoriti dari Bani Israel dari Masjidil Aqsa dan menyebarkan dakwah ke tanah Syam, wattini wazzaitun. Inilah tanah yang diberkati. Kenapa Nabi kena pergi ke Masjidil Aqsa? Sebab Allah tahu Bani Israel yang ramai nabi-nabi diutuskan daripada situ, di akhir zaman mereka akan melakukan kerosakan besar-besaran di Palestin. Allah tahu. Sebab Allah cipta masa. Dia tahu apa akan terjadi di masa depan. Kalau Nabi tak sampai, bayangkan Nabi diangkat dari Makkah ke langit. Adakah Allah boleh mengangkat Nabi dari Masjidil Haram? Ya. Allah Maha berkuasa untuk mengangkat Nabinya ke langit dari Masjidil Haram. Tidak perlu ke Masjidil Aqsa. Tetapi kenapa Nabi kena singgah dulu Masjidil Aqsa, kemudian barulah perjalanan seterusnya ke langit? Jawapannya adalah, kalau Nabi sampai di Masjidil Aqsa, barulah ada sebab untuk turunkan surah Al-Isra. Kerana dalam surah Al-Isra Allah menceritakan tentang Bani Israel akan melakukan kerosakan 2 kali. Kerosakan yang pertama telah mereka lakukan di masa lampau. Kerosakan yang kedua akan berlaku di Masjidil Aqsa, dan seolah-olah kita sedang menyaksikannya pada waktu ini.
Kecelakaan Zionis pertama sekali pada menamakan negara haram mereka dengan nama Nabi Yaqub alaihi salam. Jahat apa yang mereka buat. Israel dalam Quran merujuk kepada Nabi Yaqub. Mereka menamakan negara yang ditegakkan atas dasar genosid. Tahu genosid? Pembunuhan beramai-ramai dengan nama Israel. Ini kecelakaan yang pertama mereka buat. Seolah-olah mereka nak kata apa mereka buat adalah tuntutan nabi-nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka menyandarkan tindak tanduk mereka merampas tanah Palestin sejak 1948, bukan sejak 7 Oktober, sejak 1948 mereka sandarkan kepada inilah kehendak Taurat yang diturunkan kepada Musa Nabi kami. Pendustaan. Mereka berdusta. Sebab itu kisah Nabi Musa sangat banyak di dalam Al-Quran. Sebab apa? Musuh ketat umat Islam adalah Yahudi yang sebut mereka pengikut ajaran Taurat, padahal mereka telah mengubah Taurat dengan tangan mereka sendiri untuk halalkan tindak tanduk mereka menumpahkan darah manusia yang tidak berdosa. Kalau nabi-nabi mereka boleh bunuh, ini kan kanak-kanak dan orang awam. Semoga Allah musnahkan rencana mereka. Allah perjalankan Nabi ke Masjidil Aqsa. Kemudian apa yang berlaku pada Nabi malam itu? Nabi jadi imam tau. Nabi bukan buat lawatan sambil belajar ke Masjidil Aqsa, kemudian ambil gambar, selfie. Tak. Nabi dipersilakan oleh para anbiya untuk menjadi imam. Artinya apa? Mesti ada sebab. Jawapannya dalam suratul Isra. Sebab surah tu turun memang untuk komen peristiwa Nabi sampai Palestin. Surah 111 ayat, panjang tuan-tuan, untuk mengulas kenapa aku nak Nabi sampai Palestin malam itu. Dan bila kita kaji surah 17 ini, maka jawapannya adalah Allah nak umat Nabi Muhammad menjadi imam kepada seluruh penduduk dunia satu hari nanti. Apa yang sedang berlaku memang duka cita. Apa yang sedang terjadi macam tak ada tanda-tanda kemenangan. Jangan lupa tasbih yang kita bincangkan tadi. Jangan sangka buruk pada Tuhan. Kerana Allah sedang mendekatkan mereka kepada ajal. Masih ingat cerita Firaun? Dia bawa bala tentera terbaik mengejar Musa sampai ke Laut Merah. Bani Israel putus asa. Habislah kita. Mana Tuhan? Dengan anak-anak, bayi-bayi lelaki kita dibunuh oleh Firaun. Sekarang Musa bawa kita ke Laut Merah untuk terbunuh ramai-ramai tanpa kubur. Mereka mengkritik dan menyindir Musa. Bila depan mereka laut, belakang mereka Firaun. Tapi Musa kekal bertasbih, meninggikan Allah ketika ada manusia mulut celupa merendah-rendahkan Tuhan. Seperti berkata, mana Tuhan? Kenapa biarkan kita begini terkepung? Tetapi anda pun tahu apa yang terjadi. Laut Merah menjadi saksi keselamatan Musa dan Bani Israel, dan Laut Merah jugalah yang telah memusnahkan rejim sebaik-baik tentera Firaun yang dia datangkan musnah dalam perut Laut Merah. Rencana Tuhan mesti akan berulang. Tahukah anda bagaimana cara Allah menyerang musuh-musuhnya? Bal huwa Qur'anun Majid wallahu min waraihim muhit. Allah akan serang dari belakang. Artinya apa? Ulama tafsir kata Allah menyerang dari belakang, artinya
musuh-musuh ini termasuk Zionis, Allah akan musnahkan mereka dari arah yang mereka takkan duga, dari kaedah yang mereka sendiri tidak akan sangka. Ini adalah yang ketiga. Keywordnya adalah dua tanah suci. Allah bukan hanya sebut Masjidil Aqsa, jangan lupa Allah juga menyebut Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram. Betul? Ayat 1 surah Al-Isra, Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam bahasa KLIA, departure Masjidil Haram, arrival Masjidil Aqsa. Kenapa kena mention Masjidil Haram? Tak mention pun tak apa, kita tahu dah Nabi duduk kat Mekah pada malam Isra sebelum bertolak. Allah sebut ada hikmah. Untuk tahu apa hikmahnya, kita kena tanya, bila Nabi turun daripada langit, apa Nabi buat? Bacalah mana-mana kitab sirah, Datuk Datin, tuan-puan akan mendapati Nabi sangat bersemangat bila turun daripada Isra' dan Mi'raj untuk melakukan dakwah kepada orang-orang baru yang datang pada musim haji. Allahu Akbar, Musim di mana ramai orang bukan Mekah, ramai orang di luar daripada Mekah akan datang beramai-ramai untuk menyempurnakan ibadat haji. Maka Nabi mensasarkan orang-orang baru, sebab dah tak boleh letak harapan kepada penduduk Makkah yang terus menerus menentang Nabi. Jadi kalau demo lawan ambo, tak apalah, ambo cari orang lain yang freshis, yang fikirannya terbuka, yang boleh berbincang. Jadi bila ramai orang datang musim haji, antara yang datang adalah Aus dan Khazraj. Mereka daripada mana? Yathrib. Yathrib bumi apa? Bumi yang ada Yahudi. Yahudi bagi tahu apa kepada Aus dan Khazraj? Akan datang seorang Rasul, carilah kamu. Dan ternyata bila mereka datang buat haji, viral. Seorang lelaki mengaku Rasul, kata Abu Jahal. Tetapi Aus dan Khazraj, mereka seronok, mereka mencari mana Nabi itu. Semua orang membencinya, mesti ada sebab. Maka berlakulah Bai'atul Aqabah. Tonton baca kitab sirah, after Isra' Mi'raj, Bai'atul Aqabah. Sebab apa? Sebab Nabi berjaya memperoleh kekuatan untuk berhijrah. Nabi tidak sampai Masjidil Aqsa. Apa yang berlaku sekarang, siapa yang akan ambil tahu daripada bukan bangsa Arab? Kerana Nabi sampai, jadilah isu Masjidil Aqsa isu kita walaupun bukan bangsa Arab. Sebab itu Nabi kita, bukan Nabi hanya untuk bangsa Arab. Bahkan kalau orang Arab tidak mahu mengambil berat tentang perihal Masjidil Aqsa, negara-negara Arab membisu berdiam diri, tidak mahu bertindak apa-apa. Allah tunjukkan dalam sejarah Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab, orang Kurdish, tetapi Allah jadikan beliau pembuka Al-Quds. Sebab cintanya kepada Masjidil Aqsa, Nabi solat di situ malam tu. Tuan-tuan akan buat apa kalau Masjidil Haram diceroboh? Haji-haji, haja-haja, kita pernah sampai di sana. Kalau ada orang nak ceroboh Masjid Nabawi, Nabi solat di situ sebagai imam, kita tak akan berdiam diri, setuju? Maka begitulah Nabi menjadi imam di Masjidil Aqsa malam itu. Apa kita buat?
Sudahkah kita infak sebanyak-banyaknya kepada Palestin dan Gaza? Ataupun sekurang-kurangnya mengutuskan doa kepada para pejuang di sana? Dan kembali kepada musim haji tadi, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan Madinah setahun sebelum berhijrah, sebaik sahaja selesai Isra' Mi'raj. Dan bila Nabi selesai Bai'atul Aqabah 1, Bai'atul Aqabah 2, Nabi pun sampai di Madinah dan semua orang sudah bersiap sedia menerima Nabi sebagai pemimpin. Tahukah anda, bila Nabi jadi penguasa, Nabi kuatkan Madinah 8 tahun selepas Nabi berhijrah. Apa berlaku? Jangan lupa Nabi baca surah Al-Isra' setiap malam, kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih. Setiap malam Nabi baca. Kita ingat Al-Mulk je, Al-Isra' pun Nabi baca. Kata Aisyah, surah Bani Israel, yakni surah Al-Isra'. Sebab surah Al-Isra' seumpama checklist kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Sebab Nabi baca sebelum tidur surah Al-Isra', checklist untuk menjadikan Madinah ini kuat. Apa perlu buat dari sudut individu, komuniti, masyarakat, kuasa politik, ekonomi, semua ada dalam surah Al-Isra'. Bila Madinah kuat, after 8 years, Nabi memerdekakan masjid yang pertama, minal masjidil haram. Dan 8 tahun selepas pembukaan Makkah, ilal masjidil aqsa, Umar Al-Khattab, anak murid Nabi, khalifah yang kedua, membebaskan Masjidil Aqsa. Subhanallah. Kita kena buat sesuatu dengan musim haji supaya ia benar-benar mencabut sifat mementingkan diri sendiri ataupun negaraku, negaraku, negara kamu, negara kamu. Sedangkan dahulu Suhaib daripada Rom boleh duduk sama-sama dengan Bilal daripada Habsyi. Sahabat-sahabat Nabi bersifat antarabangsa, hati mereka kukuh berpadu, langsung tidak ada sentimen saya lebih baik daripada kamu. Pecah belah umat Islam, pecah belah hati mereka. Ini yang menguntungkan musuh. Musim haji adalah kemuncak untuk kita kembali ikat hati. Musim haji tidak sepatutnya hanya kita menyempurnakan ibadat haji, tetapi ia adalah persidangan untuk bertanya, negara mana ada masalah? Mari kita pakat-pakat negara-negara Islam bantu. Adakah itu yang berlaku? Syria ada masalah, mari kita bantu. Rohingya ada masalah, mari kita bantu. Gaza ada masalah, mari kita bantu. Jadi musim haji adalah syariat yang penuh kehebatan, kerana sirah menunjukkan daripada musim haji lah Nabi berjaya mengambil alih kepimpinan Makkah dan seterusnya kepimpinan Masjidil Aqsa. Yang terakhir, tuan-tuan, so keyword yang ketiga, 2 tanah suci, dan keyword yang terakhir adalah persoalan kenapa Nabi terima solat di langit. Perintah-perintah lain, Jibril datang ke bumi menyampaikan wahyu daripada Tuhan, tetapi kecuali solat, Nabi diangkat naik ke langit. Kerana solat yang sebenar adalah orang yang belajar meninggal dunia. Kalau anda menuju ke langit untuk terima solat, artinya anda meninggalkan dunia. Betul atau tidak? Berapa ramai yang dalam solat yang dikerjakan, dia benar-benar belajar meninggal dunia? Untuk 10 minit je meninggal dunia. Apa maksud meninggal dunia? Allahu Akbar, isteri panggil, boleh layan? Tak boleh. Anak-anak, cucu-cucu tercinta panggil, atuk, Allahu Akbar, tak boleh layan. Anda kena belajar untuk berpisah dengan orang-orang yang tersayang. Panggilan dari telefon, mesyuarat penting, Allahu Akbar, Anda tidak boleh layan telefon anda. Notification,
Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Allahu Akbar. Anda belajar meninggal dunia sebenarnya supaya nanti tidak susah untuk meninggal dunia nanti. Ada orang malakul maut muncul depan mata. Boleh tak datang esok? Saya tak bersedia. 10 minit pun tak mengapa. Saya mau infak terlebih dahulu. Kenapa datang sekarang? Saya tidak bersedia. Ini orang yang meninggalkan solat. Ataupun solatnya hanya pada tubuh, tidak pada ruh. Jadi Allahu Akbar adalah lafaz paling banyak dalam solat. Betul atau tidak? Allahu Akbar, sikit-sikit Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab Allah tak nak kamu dalam solat menipu. Kamu kata Allah lebih besar, tapi urusan dunia lebih besar. Kamu kata Allah lebih besar, tapi panggilan dari dunia lebih kamu utamakan. Allahu Akbar bermaksud apa yang Allah mahu lebih penting daripada apa hawa nafsu mahu. Tuan-tuan, 1 Syawal kita bertakbir, betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Soalan, dalam banyak-banyak zikir, kenapa takbir? Kerana ia adalah berasal usul daripada rukun Islam yang pertama, yang kedua, solat. Kita bertakbir sebab Allah perintahkan pada 1 Syawal bertakbir kerana meraihkan kejayaan apa dia dalam khutbah Idul Fitri, meraihkan kejayaan berpuasa 30 hari, betul? Itu teks khutbah Idul Fitri. Tapi sebenarnya merayakan kejayaan melatih diri melawan hawa nafsu. 30 hari berturut-turut anda belajar untuk jam 6 petang makanan terhidang depan mata, roti john yang baru dibeli di bazar dengan air jagung. Tak ada orang tengok anda, keluarga tak ada kebetulan. Anda sangat dahaga, pukul 6 petang minum je lah senyap-senyap, bukan ada CCTV. Makan je lah, tak ada orang tengok. Tetapi anda tidak melakukannya konsisten 30 hari kerana Allah. Itu makna takbir. Saya tak boleh jamah walau depan mata saya, walau tidak ada orang, kerana Allah. Is that integrity? Itulah integrity. Kalau pegang teguh pada syarak, kita secara automatik akan jadi orang yang penuh integriti. Tahukah tuan-tuan, puan-puan, datuk-datin semua, ayat perintah jangan makan minum pada waktu siang bulan Ramadan datang selepas ayat jangan ambil harta anak yatim, harta pusaka. Dan lepas ayat jangan makan pada waktu siang bulan Ramadan datang ayat jangan makan riba. Siapa yang susun ayat ni? Lalu dia mengajar apa? Allah nak ajar apa? Allah nak ajar lapar dahaga bulan puasa ini adalah latihan sahaja. Matlamat sebenar 11 bulan selepas itu la'allakum tattaqun, at-taqwa. Matlamat sebenar bila orang offer rasuah, kita boleh kata saya tak boleh ambil kerana Allah. Kat situlah takbir yang sebenar. Kat situlah ujian Allahu Akbar yang sebenar. Orang yang menawarkan rasuah barangkali kalau bukan sekarang bila lagi, kalau bukan awak siapa lagi, itu was-was setan. Lalu orang yang bertakbir Allahu Akbar, kemahuan Allah lebih besar daripada kemahuan hawa nafsu. Jadi kalau kita faham kenapa Nabi terima solat dan lafaz yang paling banyak adalah takbir, banyak masalah dalam hidup boleh selesai insya-Allah. Jadi saya berhenti di sini. Saya harap datuk-datin tuan-puan boleh ingat TTDI. Yang pertama kita belajar tasbih. Jangan sangka buruk pada Allah bila ditimpa musibah. Puji dia, dia pilih kamu untuk dapat kebaikan nanti. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah tawakal. Kita kena usaha, kita kena belajar
hukum alam, kita kena jadi saintis, tetapi jangan lupa izin Allah. Semuanya akan berlaku dengan izin Allah. Ini makna tawakal. Dia berdia dua tanah suci. Ini hadiah ketiga Isra Mi'raj, iaitulah jadikan sambutan ini sebagai proses untuk kita tanya apa kita dah buat untuk membantu Gaza dan Palestin. Dan yang terakhir adalah solat itu sendiri mengajar kita untuk menjana integriti. Anda tidak buat kerana Allah, walau hawa nafsu kata ambillah. Wallahu alam. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa. Kalau ada rezeki kita bertemu lagi. Untuk makluman, di luar sana ada buku-buku tulisan saya. Kalau tuan-tuan nak belajar tentang apa itu tadabbur Al-Quran, bolehlah mengambil manfaat daripada karya-karya berkenaan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.